Okey. So selamat petang kepada semua yang berjaya hadir ke dalam kelas minggu ke-11 ini, kuliah minggu 11. So terima kasih sebab berusaha untuk datang juga walaupun cikgu tahu banyak kekangan yang berlaku, contohnya masalah line, masalah data semua, tapi cikgu akan berusaha untuk shortkan masa ni supaya dia tak makan data terlampau banyak lah. Dan cikgu pun tak wajibkan sesiapa untuk buka kamera sebab kalau buka kamera memang data akan makan lebih banyak. Jadi kalau ada soalan ataupun apa-apa pertanyaan boleh chat dekat ruangan chat lah. Dekat ruangan chat yang kat bawah tu. Tanya ataupun kamu boleh unmute diri sendiri. Okay, dan tanyalah kepada cikgu. Okay, so cikgu harap semua boleh dengar apa yang cikgu cakap. Kalau tak dapat dengar pun boleh cakap dekat chat ataupun unmute lah. So cikgu akan share screen sekarang. Okay. So untuk minggu ini adalah minggu ke-11 untuk kita punya kuliah. Okay. Apa yang cikgu nak cerita ataupun ajar hari ini adalah berkenaan dengan 7 alat kawalan kualiti, okay, 7 QC tools. Okay, kenapa cikgu bagi spesifik untuk tajuk ni sebab bila cikgu tengok dalam soalan PB, okay, ujian dan juga soalan-soalan PA yang lepas, memang dia ada tanyalah soalan ni. So soalan ni lebih kepada berbentuk esei. Esei maksudnya kamu kena buat graf. Dia ada banyak jenis graf kan yang kita belajar sebelum ni, banyak jenis. So cikgu takut nanti bila kamu nak kena buat, kamu blur. Okay, so sesi hari ni memang kita akan fokuskan kepada 7 alat kawalan kualiti ataupun dalam bahasa Inggerisnya 7 QC tools, 7 quality control tools. Okay. And then sebelum tu cikgu nak remind semula tentang kuis 2 dengan amali 1. Okay, kuis 1 ada beberapa orang saja tinggal lagi yang belum jawab, tinggal 3 orang lagi. Kuis 2 baru 5 orang jawab, cikgu perlukan 19 orang lagi untuk menjawab. Dan juga amali 1 yang cikgu terangkan minggu lepas, tolong jawab jugalah. Okay, amali 1 bagi yang baru masuk kelas dan tak tengok video yang cikgu recorded yang minggu lepas. Untuk amali 1 adalah mengikut kreativiti masing-masing. Okay? Cikgu dah bagi contoh guideline apa yang kamu boleh letak. So kamu jangan ikut contoh, kamu kena ikut seperti contoh, okay? Kamu cari dia punya, macam mana kita nak cakap, dia punya ciri-ciri yang hampir sama dan kita letak pada kita punya skrip tersebut lah. Okay, cikgu bagi contoh lagi sekali ya bagi yang baru masuk. Tadi cikgu ada PM beberapa orang yang dapat PM cikgu kan. So cikgu harap selepas ni kalau ada masalah tolong PM cikgu lah, jangan cikgu, kalau boleh cikgu memang tak nak bagi surat amaran. Okay? So caranya senang saja, kamu just PM lah kenapa kamu tak dapat hadir, kenapa kamu tak dapat hantar lagi tugasan. Okay? Itu sahaja. Cikgu tak wajibkan kamu untuk hantar on the spot. Okay? Cikgu bagi masa seminggu beberapa hari kan, dan respon kalau cikgu PM. Dalam grup pun, okay? Dalam grup pun kamu kena PM cikgu jugalah. Kalau cikgu minta siapa yang tak hadir, tolong PM cikgu. Kamu PM lah pada masa tu. Okay, cikgu buka sekejap untuk amali.
Okay, so kepada yang baru datang, kepada yang baru join ataupun baru first time join cikgu punya kelas, okay, ini adalah contoh jawapan amali yang akan kamu buatlah. Okay, so atas yang cikgu berkala merah ni, maksudnya perkataan ataupun ayat yang kamu kena ubah. Okay, kamu tak boleh ikut 100% cikgu punya contoh lah. Sebab contoh ni hanya contoh sahaja. Cikgu perlukan kamu punya kreativiti, kamu punya idea yang fresh, okay? Ataupun idea yang kamu dapat daripada Google atau mana-mana kamu search lah. Sebab cikgu pun nak ukur cara pemikiran kamu, okay? So kalau kamu ikut contoh cikgu, cikgu tak dapat ukur lah macam mana cara kamu berfikir. So sebab tu, cikgu bagi contoh dan kamu kena ubah ikut kreativiti masing-masing. Okay, senarai semak, benda yang font yang color hitam ni kamu tak perlu ubah sebab memang kita kena ada benda ni lah, kategori, keterangan aktiviti, catatan ya atau tidak dan juga catatan. Okay, yang ini kamu memang tak perlu ubah. Yang kamu perlu ubah adalah bahagian font yang berwarna merah ni. Okay, berwarna merah, label kotak, semua ni lah kamu punya tanda ni dan juga catatan. Okay, yang ni memang tak perlu ikut cikgu punya contoh lah. Okay. Kategori ni pun kamu boleh ubah. Sama ada kamu nak letak 4 kategori ke lebih daripada 3 lah. 3 atau 4 kategori yang lain daripada contoh cikgu. Okay, kalau kamu buat lain memang kamu dapat full mark lah untuk amali 1. And then ulasan. Kena nyatakan kalau ada ulasan. Ulasan ni dibuat kalau ada kamu letak catatan tidak. Okay, kalau ada tidak, kamu kena nyatakanlah ulasan. Kalau semua kamu tanda ya, ulasan dia tiada lah, tiada ulasan. Okay, kamu type di sini tiada ulasan. And then disediakan oleh, jangan lupa kamu punya sign. Okay, di semak ni memang 30 lah. Okay, nama ni Sukati lah. Nama ni pun ikut kreativiti, sama ada kamu nak letak nama cikgu ataupun nama orang lain. Yang disediakan ini adalah nama kamu sendiri, okay? Nama juruteknik ataupun pelatih juruteknik. Okay? So, ada 2 jenis yang akan cikgu dapat. Yang pertama adalah kepada pelajar yang ada laptop ataupun PC dekat rumah. Okay? Kalau ada pelajar yang ada PC ataupun laptop dekat rumah, kamu boleh pakai template yang cikgu bagi dalam bentuk Word. Ada cikgu share dekat group, okay? Dan share dekat personal dekat kamu lah, kamu boleh edit daripada situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kepada pelajar yang tak ada laptop ataupun PC dekat rumah. Macam mana kamu nak buat? Kamu boleh buat dekat kertas kajang. Okay? Guna kertas kajang, guna pen hitam dan pen biru. Okay? So jangan tulis pakai pensel, pakai pen hitam dan pen biru. Format sama, cara buat sama. Kamu kena isi juga benda ni tapi dalam tulisan tangan. And then kena sign. Last sekali kamu kena tangkap gambar dan hantar kepada cikgu lah. Kalau kamu tahu pakai app scanner tu, kamu boleh scan, okay, dan hantar kepada cikgu lagi terang. Okay, kalau nak ambil gambar, ambil di tempat yang bercahaya. Jangan ambil di tempat yang gelap supaya cikgu dapat baca. Okay, itu adalah kaedah kedua lah. Kita menggunakan 2 kaedah dekat sini. Pakai Word, Microsoft Word dan juga pakai tulisan tangan. Bergantung kepada kamu. Cikgu tak wajibkan untuk kamu pakai PC. Okay? So itu adalah untuk amali. Cikgu harap semua orang faham dan boleh take note. Dan boleh hantar kepada cikgu secepat mungkin lah. Sebab sekarang ni dah masuk minggu ketiga untuk amali 1. Kalau boleh, kuis 1, kuis 2, kuis 3 selesai dalam masa 3 minggu ni. Sekarang ni dah masuk minggu ketiga selepas cikgu bagi PB. Okay, kalau boleh, minggu keempat tu dah semua orang buat lah. Okay, so berusaha, rajinkan diri, lawan perasaan malas tu dekat rumah. Buat kerja kamu lah. Masa-masa sebelum tidur ke. Okay, so jangan tangguhkan kerja lah supaya dia tak makin banyak. So itu untuk kamu punya PB. Okay, next adalah kita tengok 7QC tools. Okay,
So mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang terlupa. Okay, cikgu cuma ulang kaji semula sebab benda ni sangat penting untuk pengetahuan kamu, untuk kegunaan kamu pada masa hadapan dan juga untuk ujian juga. Okay, ujian dan juga PA. Okay, tak semesti kamu study benda ni untuk ujian akhir tahun, akhir semester. Okay, sebab benda ni memang kita guna sepanjang kita, boleh katakan sepanjang kita hidup lah. Lepas kamu bekerja pun kamu akan pakai benda ni. Tak kisahlah kamu kerja apapun, admin kah, kamu jadi technician, memang kamu akan jumpa benda ni semula. Okay. So, cikgu akan buka balik kertas penerangan 2. Okay. So, topik QC Tools adalah berada pada kertas penerangan 2, bahagian kaedah pemeriksaan peralatan dan kawalan kualiti. Okay, dekat kertas penerangan ni memang dia just bagi secara general. Okay, cikgu rasa kalau kamu baca pun kamu tak akan faham. So, cikgu kena terangkan dengan lebih detail lah. Okay, kalau kamu tengok dekat sini dia ada kertas semak ataupun check sheet. And then dia ada, yang kedua adalah gambar rajah sebab dan akibat ataupun dikenali sebagai fishbone diagram atau Ishikawa diagram. And then kita ada yang ketiga gambar rajah Pareto. And then kita ada graf dan carta. Okay, ada under graf dan carta dia ada pelbagai. Kita ada graf bar, kita ada graf garis, kita ada carta pie, okay, ada graf rada ataupun carta rada dan juga graf Gantt ataupun Gantt chart, okay, carta Gantt. Okay, kadang-kadang kita sebut carta, kadang-kadang kita sebut graf. Okay, dia boleh lah. And then kita ada histogram. Okay, yang kelima adalah histogram. And then kita ada carta kawalan, gambar dan gambar rajah sebaran. Okay, so ketujuh ini adalah QC tools. Tools untuk kawalan kualiti ataupun alat untuk mengawal kualiti lah. So kalau apa-apa orang tanya apa QC tools, sesiapa yang belajar tentang QC ni memang dia wajib untuk tahu tentang 7 tools ni lah. 7 QC tools ni memang dia wajib tanya. Memang itu adalah dia punya paling basic sekali untuk QC tools. Okay. So berbalik kepada cikgu dah buat ringkasan untuk nota ini. So 7 quality control tools ataupun 7 alat kawalan kualiti terdiri daripada check sheet, ada histogram, ada gambar rajah Pareto, ada carta kawalan, gambar rajah sebaran, graf dan carta, dan gambar rajah sebab dan akibat. Okey. So, persoalannya, adakah kamu perlu hafal ke-7 alatan kualiti ni? Okey, jawapannya tidak perlu. Selagi at least kamu tahu antara 2 hingga 3, okey, alat kawalan kualiti yang digunakan lah. Selagi kamu tahu antara 2 ataupun 3. Tu kamu perlu tahu lah. Kamu tak perlu tahu sampai ke 7 QC tools. Okay, sebab memang kita tak pakai 7 tu lah. Okay, contohnya kalau dalam syarikat tu ataupun kamu buat bisnes, kalau kamu nak buat kawalan kualiti, kita memang pakai salah satu sahaja. Okay. So apa yang cikgu nak terangkan adalah penerangan setiap QC tools ini. Kenapa cikgu terangkan? Sebabnya setiap kita tak tahu lagi macam mana soalannya, apa yang akan ditanya kepada kamu dan apa yang kamu akan hadapi masa depan nanti. Kalau kamu memerlukan kamu punya pengalaman dalam QC tools ni lah. Okay. So walaupun kamu masih muda lagi, umur kamu sekarang rasanya 18 kan, 18 tahun. Tapi benda ini cikgu akan expose kepada kamu awal supaya nanti bila kamu masuk
diploma kalau kamu berminat untuk sambung, ataupun kalau kamu minta kerja di mana-mana menggunakan SBM sebagai pembantu kemahiran. So memang kamu akan jumpalah 7 QC tools ini. Okay. So yang pertama adalah kertas senarai semak ataupun check sheet. Okay. So ini adalah contoh check sheet yang biasa digunakan. Okay, kamu tengok memang dia ada label. Okay, ini cikgu ambil daripada nota. Okay, yang ni cikgu bagi contoh yang baru. Okay. So contohnya kamu bekerja di kedai TV. Okay, kedai TV. Dia ada, ini adalah contoh borang sahajalah macam mana kamu buat. Okay. So biasanya benda ni memang ada. Okay, produk, stage, jumlah inspection, jenis kerosakan, tarikh semua ni memang dah ada. So apa yang kamu kena buat, kenal pasti adalah kamu kena kenal pasti jenis kerosakan yang berada pada unit yang kamu cek. Okay? Dia boleh sama ada dua kerosakan, dua jenis kerosakan, dua jenis defect kalau dalam bahasa English, ataupun lebih daripada dua lah. So yang cikgu bagi contoh adalah 3 jenis kerosakan. Yang pertama, cala pada bahagian skrin, longgar pada bahagian skru dan juga kemek di bahagian bucu. Okay, macam mana kamu isi bahagian status ni ataupun check? Okay, so disebabkan orang biasanya dia pegang kertas, lepas tu dia ada pen. Okay, so dia akan lebih senang dia buat tanda macam ni. Tanda yang bentuk batang macis ni. Okay, bentuk 1, bentuk 2. Berbanding dia tulis nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okay, so kalau dia tulis bentuk yang ini, dia lebih menjimatkan space. Last kali baru dia kira berapa jumlah. Okay, sebab itu kaedah ini digunakanlah sebab dia lebih cepat dan orang tu dia boleh menjimatkan space untuk dia menulis. Okay, cara dia tulis, kalau 4, dia tulislah 1, 2, 3, 4. Okay. Okay, kalau kelima, dia kena ada palang macam ni. So, ini adalah palang untuk kelima. Okay. 1, 2, 3, 4. Kelima, dia kena palangkan. Itu yang kelima. Lepas tu dia mula lagi. Dia mula lagi 1, 2, 3, 4. Kemudian palang lagi untuk yang kelima. Itu contoh macam mana dia buat. So kalau ikutkan yang ni jumlah dia adalah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebab ni 5 dan ni pun 5. So jumlah dia adalah 10. Okay. So itu adalah salah satu contoh macam mana buat check sheet. So kalau orang tanya kamu pernah ada experience buat check sheet, pernah belajar? Yes, kamu memang pernah belajar. Secara dia simple sahaja. Okay, cikgu minum air sekejap. Okay, cara dia sangat simple untuk buat check sheet. Okay, lepas tu kamu kena kira jumlah. Jumlah ni adalah proses yang terakhir. Okay, lepas kamu check dekat sini, berapa jumlah yang kamu kira, lepas tu berapa jumlah unit yang di reject lah ataupun yang rosak. So yang ni adalah perkiraan unit yang ada bahagian ni tadi. Kalau dia satu unit dia rosak ni, memang dia automatically kena reject lah. Dia tak semestinya ada 3. Satu unit ada satu jenis kerosakan. Contohnya TV tu dia ada satu kerosakan sahaja daripada 3 ni, dia memang masuk ke dalam jumlah unit yang di-reject. Okay. So itu adalah salah satu untuk macam mana kita nak buat check sheet. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, histogram. So kenapa kita buat histogram? So histogram memang untuk kita kena pastilah apa pembalik ubah yang bermasalah. Okay, kita boleh tengok berdasarkan ketinggian bar tersebut lah.
Ini adalah contoh histogram. So ini adalah contoh yang akan cikgu terangkan kepada kamu. Okey, situasinya sekarang adalah kamu diminta untuk mengira 100 unit perintang. So dekat kilang, dekat kilang komponen, kita tak boleh lepas dia keluar daripada line ataupun lepas dia habis sampai dia bentuk macam perintang lengkap ni, dia bukannya adalah kita boleh terus packing. Okay? Kita perlu menjalani satu inspection, iaitu dia punya chart untuk ukur nilai ukuran untuk perintang tersebut, sama ada dia masih dalam spek ataupun dia keluar daripada spesifikasi. Okay? So, apa tugas technician? So, dia akan ambil 100 unit tersebut, dia akan buat inspection, sama ada selalunya guna mesin lah untuk ukur dia punya nilai. Okay. So perintang yang diukur, kalau tengok color, cikgu harap kamu masih ingat lagi color perintang. Okay, color kuning, ungu dengan coklat adalah menunjukkan nilai 470 ohm. Okay, kemudian ada hujung ni adalah berwarna purple. Okay, cikgu harap kamu boleh nampak berwarna gold, menunjukkan dia adalah plus minus 5%. Maksudnya nilai dia mesti berada dalam lingkungan 5%, sama ada kena tolak 5% ataupun kena tambah 5%. Okay. So kalau maksimum nilai yang diukur adalah 493.5 ohm, maksudnya perintang itu masih dalam keadaan baik, masih lagi diterima. Okay. Dan juga kalau minimum yang diukur adalah 446.5 ohm, jumlahnya perintang tersebut masih boleh diterima. Okay. So kalau kita tengok ada dia punya ukuran, okay, nilai ukuran yang didapati. Okay, lepas technician itu kira semua ukur, dia mendapati ada 1, 2, 3, 6 ukuran yang berbeza. Okay, masa lepas dia ukur guna mesin ukuran ataupun guna multimeter, dia mendapati ada 6 ukuran yang berbeza. Okay, bila dia tengok, okay, semua ukuran dia masih dalam spek. So, dia punya perintang ni masih 100 unit perintang ini masih diguna pakailah. Tapi dia kena buat laporan. Okay, laporannya adalah dia kena tentukan jumlah perintang lebih menjurus kepada nilai apa. Okay, itu yang selalunya customer nak tahulah, ataupun kita punya peringkat atasan dalam syarikat tersebut nak tahu nilai perintang yang diukur dia menjurus kepada nilai apa, sama ada dia jauh daripada nilai sebenar ataupun majoriti ke nilai yang betul. Okay, itu sebabnya kita buat histogram. Salah satu sebab lah. Okay, kita kena buat bentuk macam ni, table, sama ada buat macam ni ataupun macam ni, dapat melintang ataupun menegak. Okay, so tugas kamu tak boleh guna Excel. Okay, kalau Excel memang senang lah, kita buat macam ni, kita just insert recommended chart, lepas tu pilih graf yang sesuai. Okay, itu adalah penggunaan Excel. Cikgu takkan ajar dulu sebab ini lebih biasanya kita ajar dalam peringkat diploma lah untuk penggunaan Excel. Tapi untuk kamu, kita ajar menggunakan cara manual, iaitu kamu kena plot pada kertas graf. Okay? Untuk kamu lebih faham lah berbanding kalau kamu buat secara automatik. Boleh buat automatik, tapi kamu kena faham. Okay, kalau tak, nanti kamu main buat, kamu tak tahu pun graf itu betul ke tak dibuat. Okay, sebab cara automatik pun ada silapnya juga. So, histogram akan menghasilkan graf yang macam ini. Okay, so kalau kamu buat dekat graf kertas graf pun, dia akan
perlu menghasilkan graf yang samalah. Contohnya, selalunya nilai ukuran kita akan susun paling rendah ke paling tinggi. Okay, bilangan unit pun dari small ke banyak. Okay, so dia punya ni jenis nilai ukuran dan juga bilangan unit. So daripada histogram kita boleh tengok nilai ukuran yang paling banyak adalah pada 469.5. Okay, ukuran yang ini adalah ukuran yang paling banyak. So kita tahulah kita punya ukuran tu, kita punya batch untuk 100 unit tu menjurus lebih kepada 469.5 ohm. Maksudnya masih boleh diterima lagi lah. Okay. So itu adalah contoh kenapa histogram dibuat. So kamu kena tahu kalau soalan dia minta tolong buat histogram, inilah histogram. Okay. Dia punya jarak dekat-dekat lah, dia tak boleh berpisah. Okay. Dia punya bar ni memang perlu bersambung. Okay, itu adalah histogram. And then kita ada carta Pareto. Okay, kenapa carta Pareto ini digunakan adalah untuk melihat permasalahan yang paling tinggi sekali. Okay, so biasanya carta Pareto kalau masalah yang paling tinggi dia memang kat tepi sekali. Memang dia akan automatically susun dekat tepi sekali. Contohnya kita tengok soalan. Okay, soalan dia adalah sama macam yang kat atas tadi, yang pertama ni. Dia kena buat carta Pareto untuk mencari apa jenis kerosakan yang paling banyak. So dia bagi buat carta, buat jadual, solar pada bahagian skrin ada 4 unit, longgar di bahagian skru dan kemek pada bahagian bucu. Okay, kalau tengok macam ni, kita macam tak nampak sangat sebab hanya number sahaja. So kita buat dalam bentuk carta Pareto. Okay, dekat carta Pareto, memang dia tunjuklah yang paling tinggi adalah masalah pada kemek pada bahagian bucu. So kita tahu kemek pada bahagian bucu ini adalah masalah yang paling utama sekali untuk unit tersebut. Okay, itu adalah untuk carta Pareto. Kenapa kita buat carta Pareto lah? So kenapa kita buat? Maksudnya kenapa kamu perlu tahu? Sebab nanti dia akan tanyalah apa tujuan carta Pareto ini. Okay, untuk mengetahui masalah yang paling utama. Itu dia punya tujuan kita buat carta Pareto. Okay. So yang keempat, carta kawalan. Okay, cikgu harap carta kawalan memang dia tak akan tanya sebab carta kawalan dia memerlukan data yang sangat banyak. Okay, maksudnya berdasarkan pengalaman cikgu kerja dekat kilang, benda yang paling perlu kita kira adalah lebih kepada macam contohnya kita ada buat testing untuk dia punya kekuatan komponen tersebut. Kekuatan komponen, dia punya wayar dekat komponen, kita cabut berapa dia punya apa ni? Kekuatan. So itu adalah contohlah. So carta kawalan, kalau kamu tengok dekat sini dia ada. So kamu jarang untuk dibuat lah. So tengok sini dia ada tensile strength. Okay. So dekat bahagian carta kawalan, kamu akan tengok graf macam ni. Okay, dan dia ada UCL dengan LCL. Okay. UCL ni adalah upper control limit, LCL adalah lower control limit. So yang ni adalah control limit dia lah. Dia memang setkan satu nilai yang digunakan untuk dia punya central limit ataupun control limit dia. Okay, kalau kamu tengok data, dia berada pada kedudukan UCL dengan LCL. Maksudnya dia punya keseluruhan unit tersebut adalah diterima. Contohnya kalau nilai dia ada berada di luar UCL dengan ada berada di luar LCL, maksudnya ada problem pada
batch yang tengah dia kira. Okay? Itu adalah salah satu contoh lah bagaimana kamu nak faham tentang carta kawalan. Saya harap kamu faham lah. Okay, sama juga macam ni lah. Dia ada UCL, dia ada control, ada center. Okay? CL ni memang dia fix, dia tentukan fix. Lepas tu bila dia ukur memang ada pelbagai jenis ukuran. So dia akan, selalunya dia guna software untuk generate dia punya graph. Okay, carta kawalan ni. Control graph, control chart ni memang dia ada software dia tersendiri. So kita boleh tengok dia punya data lah. Sama ada lebih daripada UCL ataupun kurang daripada LCL. Okay, kalau dia berada di kedudukan bawah LCL, maksudnya nilai dia kurang lah daripada limit yang sebenar. Kalau dia atas daripada UCL, maksudnya dia terlebih daripada upper limit. So itu adalah contoh untuk carta kawalan. Okay, and then kita ada gambar raja sebaran. Okay, QC Tools yang kelima. Gambar raja sebaran. So, yang ni adalah contoh daripada yang cikgu bagi dekat yang ada dekat nota. Okay. So, salah satu sebab kenapa kita buat gambar raja sebaran adalah untuk melihat kolerasi antara satu pemboleh ubah dengan satu lagi pemboleh ubah. Itu adalah salah satu contoh. Okay. Salah satu lagi contoh boleh juga kita tengok seperti yang cikgu bagi contoh ni lah. Contohnya bilangan unit dia berapa dengan nilai ukuran dia berapa. Okay, berdasarkan kita punya masalah yang atas ni tadi, histogram. So kita boleh tengok sebaran dia lebih kepada nilai yang keberapa. Okay. Contohnya dekat sini, kalau banyak sebaran, banyak kita tengok unit dekat sini, so kita tahu dia punya ukuran hampir tepat lah. Okay, hampir tepat kepada 470. Ukuran kita yang sebenar adalah 470 nilai dia. Bila kita tengok sebaran dia lebih kepada bahagian 470, so kita tahulah memang kita punya unit berada pada kedudukan yang betul. Okay, kalau dia berada pada 445 dengan 450 ni, something wrong dengan kita punya komponen. Okay, maksudnya dia lebih almost kepada fail lah, defect komponen. So itu mengapa kita pakai gambar raja sebaran. So memang dekat kilang memang kita akan pakailah untuk tengok dia punya korelasi. Okay, sama ada dia more to upper limit, lower limit ataupun pergi kepada upper limit. Okay, yang keenam adalah graf dan carta. Okay, seperti yang cikgu cakap tadi, untuk graf dan carta ini adalah yang paling senang sekali untuk dibuat dan soalan yang paling famous sekali keluar. Okay, dia akan bagi kamu data, kemudian dia cakap tolong buat dekat kertas graf. Okay, so memang kamu sebagai pelajar CJ memang tak akan dapat buat guna Excel lah. So apapun kamu memang kena create pada kertas graf tersebut. So graf ataupun carta ataupun chart memang ada pelbagai jenis. Kita ada graf bar, kita ada graf garis, kita ada carta pie. Okay, cikgu biasanya panggil dia carta pie. Kita ada carta rada dan juga carta Gantt. So yang paling famous untuk keluar adalah graph bar dan juga carta pie. So benda ni kamu kena tahulah macam mana nak buat pada kertas graph. Okay. So kita tengok dia punya kegunaan dulu. Graph bar membandingkan saiz dua kuantiti pemboleh ubah. Graf garis melihat kepada perubahan mengikut masa. Carta pie melihat kepada pecahan komponen, so dia akan dipecahkan kepada persen-persen yang tertentu. Okay, graf rada memeriksa keseimbangan antara item. Dan carta Gantt kita memeriksa pelaksanaan ataupun perancangan. Biasanya carta Gantt ni kita buat pada bila kita nak start untuk buat final year project ataupun PTA lah.
biasanya kita akan buat pada pelajar diploma. Untuk pelajar sijil, setakat ni memang tak ada buat catagan. Okay, so ini adalah contoh yang cikgu nak tunjukkan. Okay, menggunakan satu jadual. Okay, sama juga macam atas tadi tapi ini lain sikit. Okay, kita ada beberapa jenis perintang. Okay, kita ada beberapa jenis perintang dan bilangan perintang. Okay, contohnya 100 ohm kita ada 20 biji. 470 ohm kita ada 35 biji. 1 kilo ohm kita ada 40. 4.7 kilo ohm kita ada 25 dan 10 kilo ohm kita ada 50. Okay, so sekarang ni kamu nak tengok, kalau kita tengok benda macam ni memang susah kita nak nampak lah. So dia akan suruh kamu plot graph supaya kita senang untuk nampak mana yang lagi tinggi bilangannya. So rasanya soalan ni sangat simple kalau dia tanya. Okay, ini adalah contoh untuk graph bar. Okay, graph bar dengan histogram adalah dua graph yang berbeza. Kamu jangan confuse lah. Graph bar, orang yang selalu confuse graph bar, histogram dengan carta Pareto. Tiga-tiga ni memang orang selalu confuse. Okay, graph bar dia memang basic graph. Okay, yang hanya untuk tengok berapa nilai sahaja. Okay, seperti yang dicakap tadi, graph bar adalah untuk membandingkan saiz bagi dua kuantiti pemboleh ubah. Jadi hanya untuk perbandingan sahaja. Okay, kemudian tadi carta Pareto apa dia punya tu dengan histogram. Okay, dia adalah tiga benda berbeza, design dia pun lain. Okay, ini adalah contoh graph bar. Kemudian kita ada graph garis. Okay, graph garis pun senang kalau dia minta kamu plot. Cikgu rasa kamu ada belajar dekat matematik kot dalam subjek matematik. Okay, kalau graph garis, memang kita jenis perintang, kemudian ada bilangan perintang. Okay, kamu just plot lah. Kalau 100 ohm ada 20, 470 ohm ada berapa tadi? Ada 11. Ada 35. And then 1K ada 40. 4.7K ada 25. 10K ada 50. So kamu just tandakan di mana kedudukan. Okay, tandakan. And then kamu just garis. Guna pembaris. Okay. Kamu tak boleh guna tanpa pembaris lah sebab dia pun nama pun graf garis. So dia kena lurus dan kemas untuk kamu buat. Okay, and then kita ada carta pie. Carta pie ni kalau buat guna Excel dia sangat senang. Okay, kalau kamu kena buat manual dia agak complicated sikit lah. Sebab kamu kena kira dia punya percentage untuk setiap elemen, untuk setiap perintah ni. Kalau contoh perintah 100 ohm, berapa persen dia daripada keseluruhan. Untuk 470 berapa persen dia. Okay, so kamu kena tahulah setiap percentage tersebut. So ini adalah contoh carta pie. Saya rasa kamu memang tak ada masalah kalau kamu kena buatlah beberapa persen untuk setiap carta pie ni. Okay, and then kita pergi kepada gambar rajah sebab dan akibat. Okay, ini adalah yang terakhir untuk QC tools. Untuk 7 QC tools yang biasa digunakan. Okay, so gambar rajah sebab dan akibat juga dikenali sebagai gambar rajah Ishikawa ataupun Ishikawa diagram. Okay, historinya memang orang nama Ishikawa ni yang buatlah gambar rajah sebab dan akibat ni, ataupun kita panggil cause and effect diagram kalau dalam bahasa Inggeris. Okay, ini memang dalam nota tapi cikgu terangkan jugalah. Okay,
So cara membuat gambar rajah sebab dan akibat. Okay, soalan mungkin keluar. Okay, dia mungkin bagi kamu satu sentence ataupun satu petikan. Dia akan nyatakanlah kes tu kenapa sebab tu. Kamu just ambil dia punya info, kamu letak pada kamu punya gambar rajah sebab dan akibat. Okay, itu adalah salah satu macam mana contoh lah kalau sebelum ni soalan dia keluar. Okay. So, apa fungsi setiap gambar rajah pada sebab dan akibat ni? Okay, dia ada yang pertama adalah dia punya kesan dan akibat. Okay. So, benda yang paling kamu kena tahu adalah dia punya kesan dulu. Okay. Sebab apa kita kena buat gambar rajah sebab dan akibat adalah untuk kita cari punca dia, faktor dia, sebab dia daripada kesan yang kita dapat lah. So kena ada kesan dulu baru kita dapat cari possible factor ataupun faktor dia. Okay. So and then baru kita pergi kepada faktor-faktor. Okay, faktor-faktor adalah tulang sederhana ni. Kita ada tulang belakang yang pergi kepada kesan. Okay, kemudian kita akan ada tulang sederhana. Okay, tulang sederhana ni adalah untuk mencatatkan faktor-faktor utama. Okay, biasanya faktor utama memang kita ada stat. Kita ada manusia, mesin, alam sekitar, bahan dan kaedah. Okay, ini adalah paling basic sekali. Faktor lah, kalau dekat kilang pun, kalau dekat manufacturing pun, kita memang akan pakai faktor yang sama lah. Faktor manusia, faktor mesin, faktor environment ataupun alam sekitar, faktor bahan dan juga faktor kaedah. Ada 5 faktor yang paling basic sekali. So and then baru kita, lepas kita buat tulang sederhana, baru kita ada tulang kecil ni. Tulang kecil ni adalah menerangkan kepada faktor utama tadilah. Okay, kita tengok contoh. Okay, masalah yang dihadapi adalah komponen selalu hilang di dalam stok, okay, ataupun di bengkel. So, faktor utama, mesin. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, alam sekitar. Yang keempat, bahan dan juga yang kelima, kaedah. So, kita ada tulang sederhana yang kita kena lukis. Okay, lepas tu baru kita pergi tulang kecil. Tulang kecil adalah penerangan kepada faktor utama tadilah. Contohnya mesin, longgar, ada jig PCB, slot PCB, dia sebab dia longgar. Okay. And then kaedah, kurang latihan, tidak ikut SOP, tidak faham SOP. And then bahan, diode, macam itulah contoh-contohnya. Okay. So dalam gambar rajah sebab dan akibat, kita biasanya pakai untuk present lah. Sangat simple. Okay, tak ada karangan panjang-panjang. Memang tak ada. Memang kita just brainstorming. Okay, selalunya kita buat dalam group. Okay, dalam group and then brainstorm. Manusia sebab apa menyebabkan komponen selalu hilang. Mesin, kenapa faktor mesin ni menyebabkan komponen selalu hilang. Macam itulah. So selalunya benda ni kita brainstorm sendiri. Okay, untuk memikirkan apa possible sebab yang berlaku ke atas kesan dia lah. Okay, ini adalah contoh yang lain. Dia punya kesan dia adalah defect ataupun reject and repair. Okay, komponen rosak. So dia ada faktor utama main, method, machine, material. Jadi ada manusia, kaedah, mesin dan juga material. Ataupun bahan. Okay, dalam bahasa Melayu bahan. So dari segi material, mengapa tidak mengikut spesifikasi, not in accordance with specification, tidak mengikut spesifikasi. Lepas tu poor cement quality, kualiti yang rendah. Okay. Okay, apa sebab kualiti rendah? Menyebabkan slump loss mixed height. Okay, dia ada dia punya terms. And then machine, dia ada not maximal, tidak
tidak dapat beroperasi secara maksimum dan juga mesin rosak, engine broken, full stop, disebabkan oleh tidak dijaga dengan baik. Dalam kategori method pula, faktor utama method adalah error prosedur yang tak diikuti lah dan tak ada tambah baik pada prosedur, update prosedur. Ini dari segi manusia ataupun man. Man yang maksudnya manusia, lack of careful, tidak berhati-hati, tidak dipantau di field, dan juga pekerja yang tidak tidak fokus, inattentive workers. Pekerja yang tidak fokus semasa bekerja dan tidak diselia, tidak diselia, pekerja yang tidak diselia, maksudnya inattentive workers. So itu adalah 7. So itu saja untuk 7 quality control tools, 7 QC tools. Saya harap semua orang dapat faham untuk ketujuh-tujuh tools yang ada. So, last kali adalah soalan. Soalan dia. Contoh soalan yang mungkin ditanya pada ujian ataupun pada PA. Biasanya soalan dia akan berbunyi macam ni lah. Anda merupakan salah seorang pegawai kawalan kualiti di kilang semikonduktor. Kilang ini beroperasi mengeluarkan komponen transistor. Jadual 1 menunjukkan jumlah pengeluaran transistor pada tahun 2011 dan 2012. First kali, benda yang kamu kena faham adalah jadual. Kalau dibagi soalan macam ni, benda yang kamu kena fahami dulu adalah tengok pada jadual tersebut. Contohnya, kat sini dia ada bulan, dia ada tahun 2011 dan juga tahun 2012. Bulan dia Januari sampai Disember. Nombor-nombor ni yang lain ni adalah menunjukkan jumlah pengeluaran transistor. Contohnya 2011 pada bulan Januari dia keluarkan 500. Pada bulan Januari 2012 dikeluarkan 800. Macam tu. So kamu kena faham dululah jadual baru kamu boleh plot graph. Soalannya adalah lukis satu graf yang sesuai untuk menunjukkan pengeluaran transistor pada tahun 2011 dan 2012. So kamu kena cari graf yang boleh menunjukkan perbandingan antara tahun 2011 dan tahun 2012. So, cikgu dah sediakan satu contoh jawapan. So ini adalah jawapan dia. Contoh jawapan. Jawapan setiap orang mungkin akan berbeza lah. Kita ada bulan, Januari sampai Disember. And then kita ada tahun 2011 dan tahun 2012. So melalui jadual ni kita boleh tahulah 2011 berapa pengeluaran, 2012 berapa pengeluaran. So apa yang kamu kena plot adalah kamu kena buat perbandingan macam ni lah. So jumlah transistor pada y-axis dan bulan pada x-axis supaya boleh tengok dia punya korelasi ataupun perhubungan dia antara tahun 2011 dengan 2012. So kamu kena label lah mana tahun 2011, mana tahun 2012. So boleh tengok. Contohnya kalau bulan Ogos, kita boleh tengok pengeluaran pada tahun 2012 lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Kalau Mei, kita boleh tengok
pengeluaran lebih tinggi pada tahun sebelumnya berbanding tahun 2012. So ini pentinglah untuk supaya kita boleh tengok dia punya hubung kait antara tahun sebelum dengan tahun selepas. Okay, data ini kalau dekat kilang memang sangat penting supaya untuk dia tengok. Kepentingannya adalah dia nak tengok untung rugi setiap tahun. Okay, kenapa tahun sebelum ni tinggi, kenapa tahun sebelum ni rendah? Itu yang dia nak tahulah. Biasanya yang nak tahu adalah dia punya bos-bos dekat atas lah. Bila dia tengok graf, dia akan tengok, okay, bulan tahun lepas, pengeluaran tahun 2012 pengeluaran lebih tinggi sepatutnya. Okay, tapi kenapa bulan Mei dia lebih rendah daripada tahun lepas? Kita boleh tengok pada bulan Mei dia lebih rendah dari tahun lepas. And then apa lagi? Bulan September, kenapa sangat rendah pengeluaran dia tahun 2012? Kenapa? Bukankah sepatutnya tinggi? Okay? Selalunya macam itulah persoalan yang akan ditanya oleh bos lah. Kita sebagai QC, kita memang kena ada jawapan pada soalan tersebut. Okay, so itu adalah antara salah satu tujuan kenapa graf ini penting, supaya kita boleh tengok perbezaan antara data-data yang kita dapat setiap tahun ataupun setiap bulan. Okay. And then soalan seterusnya, untuk pengeluaran yang kurang daripada 500 unit, anda dikehendaki untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya masalah berikut. Okay, so soalan ni, apa yang kita boleh buat? Okay, apa yang kita boleh guna? Kita menggunakan gambar rajah Ishikawa, okay, ataupun gambar rajah sebab dan akibat tadi. So masalahnya ialah pengeluaran kurang daripada 500 unit. So kamu letak dekat kamu punya gambar rajah tu, dekat kesan dan akibat pengeluaran kurang daripada 500 unit. Okay. Lepas tu kamu fikirlah, kemudian ada manusia, kaedah, alam sekitar, mesin. Dan juga apa lagi satu? Bahan, material. Okay. So kalau kamu dah catat, lukis, kamu punya gambar rajah sebab akibat tu, kemudian ada faktor utama, dan kamu bagi idea untuk, kamu keluarkan idea kamu untuk dia punya penerangan dekat tulang kecil ni. Tulang kecil, so kamu memang dapat full mark lah untuk soalan ni. Okay? Cikgu harap semua orang faham sebab benda ni sangat penting untuk kamu faham, untuk difahami. Okay? Cikgu stop share sekejap. Kita tengok siapa yang hadir. Okay, so rasanya setakat untuk kuliah pada hari ini. Okay, so mungkin soalan ni akan keluar pada untuk PB. Okay, cikgu bagi tahu awal lah. So kamu kena study betul-betul macam mana nak plot graph macam tadi, dan apa yang kamu boleh guna untuk jawab soalan B ni, untuk anda dikehendaki menjelaskan sebab-sebab terjadinya masalah berikut. Okay. So bukan setakat soalan ni sajalah, mungkin dalam soalan PA nanti pun dia akan tanya benda yang sama. Okay, so soalan esei, sebab ni adalah salah satu soalan esei, memang dia akan suruh kamu plot graph, memang dia akan suruh kamu buat gambar rajah sebab dan akibat. Okay, so kalau kamu dapat skor yang ni memang kamu excellent lah untuk menguasai QC tools ni. So apa-apa pun memang kamu kena faham lah ketujuh-tujuh QC tools, supaya, kenapa kamu kena faham? Supaya kamu dapat memilih apa yang sesuai untuk kamu punya jawapan. Okay, kalau dia cakap nyatakan sebab, so kamu boleh pilih gambar rajah sebab dan akibat. Kalau graph,
kamu boleh pakai graph bar. Okay? Graph bar adalah yang paling basic sekali dan yang paling senang sekali untuk digunakan. Okay? So, itu sahaja untuk kali ini. Ada apa-apa soalan daripada pelajar? Okay, terima kasih kepada yang telah 11 orang yang berjaya masuk ke dalam kelas pada petang ini. Okay, cikgu rasa tak ada soalan kot. Cik, mungkin minggu depan, sebab minggu lepas cikgu cakapkan, minggu depan cikgu akan buat untuk PB ujian. Okay, minggu ke-12 sebab macam dah lambat. Kita pun tak tahu apa situasi yang akan berlaku sebab PKP pun diteruskan. PKP diteruskan, jadi kamu punya mungkinlah kamu punya PA akan dipanjangkan masa ataupun dia ada kaedah lain, itu cikgu tak dapat info lagi. Cuma kita perlu teruskanlah markah PB. Okay. So yang belum buat kuis 1, rasanya dalam ni semua dah buat. Yang belum buat kuis 1, kuis 2 dengan amali 1, kena buatlah. Okay, setakat ni amali 1 sahaja yang kita buat. Boleh buat secara berjauhan macam ni, tanpa bersemuka. Okay, amali 2 memang tak dapatlah sebab memerlukan kamu pasang letak. Okay, so amali 1 memang kita dapat buat. Kuis 1, kuis 2 dan ujian pada minggu hadapan kita akan buat. Okay, cikgu harap semua orang ambil maklum dan bertindaklah dengan cepat untuk habiskan PB yang cikgu dah bagi supaya kamu boleh buat PB yang seterusnya. Okay, jangan banyakkan kerja kamu. Kalau boleh kerja cikgu tu kamu settlekan cepat supaya esok boleh buat kerja orang lain pula. Okay, tu sebabnya lah tak ada longgokkan kerja yang terlampau banyak. Okay. So, cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Okay, kalau tak ada, kita boleh bersurai menangguhkan kelas kita dan kita jumpa pada minggu hadapan. Terima kasih, cikgu. Okay. Okay. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye semua. Jumpa minggu hadapan. Baron, Eldon, Harlot.